Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencampakkan cahaya di dalam hati-hati manusia, yang mana dengan cahaya itulah menyebabkan manusia-manusia itu memandang Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya ilmu, dengan cahaya makrifat, dengan cahaya ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'un tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung balik pembacaan kitab hikam kita dan kita sampai pada muka surat 90. Muka surat yang ke-90 dan diucapkan selamat datang kepada para jemaah sekalian dalam bicara ilmu kitab hikam, perbahasan kitab hikam. Moga-moga semua para jemaah di dalam rahmat Allah, di dalam kebaikan, di dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan didoakan juga kepada semua para jemaah agar sentiasa sihat untuk beribadah kepada Allah taala dan diberi kekuatan untuk beramal dan dipelihara oleh Allah Ta'ala akan segala anggota daripada melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kepada dosa. Dan dimohon kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala mengurniakan kita husnul khatimah sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insyaAllah pada malam ini kita sambung pembacaan kitab kitab hikam kita ini dan kita sampai pada muka surat 90. Muka surat 90. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, matali'un anwari al-qulubu wal asraru. Maksudnya tempat terbit segala anwar, iaitu segala cahaya-cahaya yang jadi daripadanya perasaan harap dan takut kepada Allah Ta'ala, iaitu bagi segala hati. Maka daripada hati inilah tempat keluarnya cahaya yang membawa seorang itu rasa takut kepada Allah dan mengharapkan kepada Allah Ta'ala. Dan segala rahsia rahsia Allah letaknya di hati, lebih-lebih lagi di hati orang-orang yang saleh, para awliya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang yang terbit ia di dalam hati dan ditahqiqkan oleh sir akan dia. Apa yang terbit dalam hati lagi dikuatkan apa yang keluar daripada rahsia-rahsia Allah Taala itu. Sebab itu bagi orang yang hatinya suci, maka Allah Taala campakkan rahsia-rahsia Allah di dalam hati. Di dalam hati hamba-hamba Allah yang saleh. Tapi bagi hamba Allah yang hatinya gelap, maka tidak akan mendapat rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahawa terhamburlah ia pada segala anggota. Pada segala anggota, maka memberi faedah ia, dan barang yang tiada terhambur dia, barang yang tiada maka tiadalah ia, yang ini tiada memberi faedah. Maka dikatakan bahawa hati hamba-hamba Allah yang saleh ataupun termasuk jugalah para malaikat, para wali Allah Taala ini, dia bersumberkan kepada, yang pertama bersumberkan kepada keimanan dalam hati, dan juga bersumberkan kepada ilmu, dan bersumberkan kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila seorang itu mempelajari ilmu lalu dia beramal dengan ilmu tadi sehingga hatinya menjadi
bercahaya, bermakrifat kepada Allah Ta'ala, maka itulah yang dikatakan bahawa cahaya-cahaya itu yang menerangi akan hati. Menerangi akan hati. Sehingga berkata sebahagian daripada ahli makrifat, seandainya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyingkapkan tempat terbit cahaya hati manusia ini ataupun cahaya hati orang-orang yang saleh, maka hilang cahaya matahari. Hilang cahaya matahari, hilang cahaya bulan, kerana kalah cahaya yang ada pada hati-hati orang yang saleh lebih lagi bercahaya. Begitu demikian. Maka dikatakan bahawa manusia yang beriman kepada Allah dan mengamalkan segala perintah Allah Ta'ala dengan ikhlas demi mencapai keredaan Allah Ta'ala, akan memancarkan cahaya di dalam hati mereka. Dan semakin kuat dia beribadat pada Allah, cahaya hatinya semakin tajam. Maka dengan sebab itulah, kata Syekh Ibn Athaillah, matali'ul anwari qulub wal asrar. Sesungguhnya tempat terbit cahaya-cahaya ini ialah duduk pada hati. Duduk pada hati dan juga rahsia-rahsia Allah Ta'ala keluarnya di hati. Maka apa maksud anwar? Anwar adalah cahaya-cahaya. Ia merupakan di antaranya cahaya yang dimaksudkan, dia ada dua. Satu cahaya yang zahir, satu cahaya yang batin. Cahaya ataupun dia panggil cahaya di alam mulki, alam syahadah. Satu lagi dipanggil alam malakut contohnya. Maka cahaya yang didapat di syahadah ni dapat dikesan oleh panca indera. Ada 3 cahaya. Yang pertama dia panggil cahaya bintang. Yang kedua cahaya bulan. Yang ketiga cahaya matahari. Itu yang zahirnya. Adapun di dalam hati tadi, yang pertama cahaya ilmu. Yang kedua cahaya kepahaman. Yang ketiga cahaya makrifat. Cahaya makrifat kepada Allah. Jadi dikatakan bahawa 3 cahaya tadi ini yang disimpan di dalam hati-hati manusia. Maka ada mengatakan bahawa yang pertama cahaya iman, yang kedua cahaya Islam, yang ketiga cahaya ihsan. Ini perbahasan oleh ulama. Maka sebenarnya manusia bila dia beriman, dia ada cahaya di dalam hatinya. Apabila dia beriman, maka dikira ada cahaya di dalam hati. Tetapi walaupun orang itu sudah beriman, namun dia tidak beramal, dia tidak belajar, dia tidak beramal, dia melakukan maksiat, cahaya hati itu tetap ada, tetapi ditutupi oleh dosa-dosa, ditutupi oleh maksiat-maksiat yang dilakukan, menyebabkan cahaya itu tidak dapat menembus di dalam hati, tidak dapat tembus ataupun tidak dapat tembus pada anggota-anggota, sehingga anggota tadi bermaksiat. Lalu dikatakan di sini, tempat terbit segala anwar, yakni segala cahaya-cahaya, sama ada cahaya itu cahaya ilmu, cahaya kepahaman, cahaya makrifat, ataupun cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ihsan. 3 tadi. Maka cahaya inilah yang ada di dalam hati mengeluarkan satu perasaan. Perasaan apa? Perasaan takut, perasaan harap. Takut membawa kepada meninggalkan maksiat, harap membawa kepada menambahkan amal. Jadi daripada mana harap dan takut ini datang? Daripada hati. Daripada hati yang terkumpul di dalamnya cahaya-cahaya. Cahaya-cahaya. Maka apabila seorang itu, sebab itu disebut dalam hadis, as-salatu nurun, sembahyang itu cahaya. Bila orang sembahyang, datang cahaya dalam hati. Orang pun berzikir, datang cahaya lagi dalam hati. Orang pun baca Quran, datang lagi cahaya dalam hati. Orang pun infak fisabilillah, datang lagi cahaya dalam hati. Orang pun bercakap tentang ilmu, datang lagi cahaya dalam hati. Sebab itu, bila mana orang-orang itu banyak melakukan amal soleh, maka cahayanya banyak dalam hati. Maknanya semakin bercahaya hati dia. Bercahaya hati dia. Bila bercahaya hati dia, cahaya ini akan tersembur pada anggota-anggota. Maka terbit. Apabila sudah tahqiq dia beribadat bersungguh-sungguh, sampai kepada ibadatnya ikhlas kepada Allah. Bila ibadat sebenarnya ikhlas kepada Allah, cahaya yang dalam hati ini akan tersebar.
tersebar pada lidahnya, contohnya. Maka apabila tersebar pada lidahnya, maka lidahnya itu tidak bercakap perkara yang sia-sia. Begitu gambarannya. Lidahnya tidak bercakap perkara yang sia-sia. Sebab tu kita tengok orang soleh. Orang-orang yang soleh, adakah dia kutuk orang? Tak ada. Adakah dia ini maknanya bercakap benda yang membawa fitnah? Tidak. Itu orang yang soleh betul. Orang yang hatinya percaya, maka dia tak akan. Kita tengok, tak ada, orang ni tak suka. Bahkan tidak bercakap perkara-perkara yang maknanya membawa kepada kesombongan. Contohnya, tidak ada percakapannya itu dalam keadaan percakapan yang baik. Tidak memburukkan orang, tidak ada memperburukkan orang. Di percakapan yang tidak menunjukkan kebanggaan, kesombongan. Bagaimana orang itu boleh menjaga lidahnya? Bukan senang nak jaga lidah ni. Bukan senang. Bagaimana orang itu boleh menjaga lidahnya? Dia boleh menjaga lidah ni dengan tak cukup dengan ilmu. Dari sudut ilmu orang tahu. Tak boleh bercakap, tak boleh buat begini, tak boleh buat begini. Dari segi ilmu. Tidak boleh bercakap, hukumnya dosa. Tidak boleh berfitnah, hukumnya dosa. Itu dari segi ilmu. Sebab tu cahaya ilmu satu, cahaya kefahaman. Cahaya kefahaman. Sehinggalah membawa pada cahaya makrifat. Maka tersembur di dalam anggotanya. Dia cahaya tadi maknanya terpancar pada anggota-anggota tadi. Apabila sampai cahaya itu pada lidah, tersembur pada anggota, pergi ke lidah. Maka lidah bercakap yang baik, ringan berzikir. Baca Quran pun laju saja, sedap je baca Quran. Itu sebab apa? Sebab cahaya dia kuat daripada hati itu terpancar pergi kepada lidah. Kemudian bila masuk pada mata saja, maka dia tidak melihat perkara yang diharamkan oleh Allah. Apabila sahaja dia pergi kepada telinga, telinga tidak mendengar benda-benda fitnah ataupun perkara yang membawa dosa. Begitulah pada tangan. Tangan jadi suka infak, suka tolong orang, tulis benda-benda yang baik. Ni jangan kutuk orang dengan tangan. Maknanya, jadi hari ni orang kutuk orang. Orang kecam orang fitnah orang kutuk orang dengan tulis tangan. Maka ni bagi orang yang ada cahaya dalam hatinya bila terpancar, maka terpelihara segala anggotanya. Terpelihara segala anggotanya. Begitu juga tangan, begitu juga dengan kaki dan juga anggota-anggota yang lain. Sebab tu yang penting kita jaga hati. Kalau tak jaga hati kok, kita tengok, kita kata orang ni tak jaga lidah. Kita pesan, jaga lidah kamu. Tapi kita tak suruh dia berzikir contohnya. Maka dia tak akan mampu jaga lidah. Apabila tidak melakukan amalan-amalan yang mendatangkan cahaya di dalam hati dia. Sebab itu dikatakan di sini, apabila sudah tahqiq oleh Syekh di dalam rahsia dia tadi, maknanya sudah dapat kepahaman, sudah makrifat pada Allah, maka terhamburlah ia pada segala anggota. Maka cahaya itu terus terhambur pada segala anggota. Macam kita kata tadi, sama ada mata, tangan, kaki dan seumpamanya, dan segala rahsia. Maka barang yang terbit ia di dalam hati, dia hambur daripada segala anggota, maka memberi faedah ia. Bila dah terpancar pada anggota, maka anggota tadi memberi faedah. Anggota tadi memberi faedah. Maknanya kalau dia bercakap, cakap yang baik. Kalau dia berjalan tempat yang baik. Kerana apa? Kerana cahaya dalam hati tadi telah terpancar pada anggota-anggotanya. Jadi sedangkan cahaya itu tak nampak. Kata ahli makrifat, kalau Allah Ta'ala tunjukkan cahaya itu, cahaya matahari, bulan, bintang akan kalah. Kerana kuatnya cahaya yang ada di dalam hati orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh. Tapi orang tanya, Ustaz, macam mana orang semayang, jaga Quran, baca, tapi lidah cakap buruk lagi ke orang. Lidah masih lagi bercakap lagi buruk orang. Semayang Ustaz, maknanya, tapi tak boleh jaga mata, tak boleh jaga telinga, tak boleh jaga ni, tak boleh jaga ni. Kenapa berlaku begitu? Kerana cahaya hati yang ada dalam hatinya itu
tidak terhijab. Tidak kuat. Kerana apa? Kerana ditutupi oleh dosa-dosa yang telah dilakukan. Maka dalam keadaan macam itu, dikatakan bahawa apabila sahaja terhambuk ia pada segala anggota, maka memberi faedah. Dan barang yang tiada, yakni tiada terhambur kepada anggota, yakni tiada terpancar pada anggota, maka tiadalah ia tiada memberi faedah. Maknanya apabila hati tidak mendatangkan cahaya, maka apabila sahaja seorang itu melakukan amal, setiap amal yang dilakukan itu mendatangkan cahaya di dalam hati. Datangkan cahaya ia di dalam hati setiap amal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencampakkan cahaya di dalam hati manusia yang beriman kepada Allah. Mana-mana yang beriman kepada Allah, maka Allah Ta'ala campakkan cahaya di dalam hatinya. Baik, jadi sinar cahaya ilmu tauhid, sinar cahaya makrifat ataupun ilmu tauhid tadi akan menyinari anggota-anggota tubuhnya, sehinggalah anggota tubuhnya itu tadi akan terpelihara. Bagaimana Nabi SAW ada menyatakan di dalam hadis kursi, kuntu basarahu allazi yubsiru bih. Allah mengatakan, akulah pelihatannya yang dia melihat. Kemudian, dan akulah juga pendengarannya. Maknanya, akulah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Dan akulah tangannya yang dia berpegang. Akulah kakinya yang berjalan. Maknanya apa? Maknanya Allah akan memelihara dia. Bila mana sahaja hatinya bercahaya, maka Allah Ta'ala pelihara dia daripada melakukan perkara-perkara maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana dia boleh meninggalkan tadi? Kerana bila hati bercahaya, datang dua sifat. Dua, yakni rasa takut dan rasa harap. Rasa takut ini menjadikan dia meninggalkan maksiat. Rasa harap menjadikan dia menambahkan taat. Itu kesan daripada hati tadi yang bercahaya. Cahaya itu mari mana Ustaz kita nak datangkan hati kita bercahaya? Setiap amal ibadat yang kita lakukan itu mendatangkan cahaya. Kita sembahyang berjemaah, datang cahaya. Kita baca Quran, datang cahaya. Kita baca zikir, datang cahaya. Hanya cahaya orang-orang tadi kadang-kadang dia cahayanya kuat, kadang-kadang cahayanya lemah. Kenapa cahayanya lemah? Kerana cahaya tadi ditutupi dengan maksiat. Apabila seorang itu melakukan taat, meninggalkan maksiat, cahaya hatinya semakin kuat, semakin kuat. Bila semakin kuat terpancar, semakin ringan anggota tubuh badan nak melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan itulah dikatakan bahawa apabila orang itu beriman kepada Allah, sudah ada cahaya dalam hati. Beriman saja. Bila dia tidak beriman, maka tidak ada cahaya di dalam hati. Dan kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa jikalau disingkapkan cahaya iman orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, maka sungguh berlapis-lapis cahaya itu memenuhi langit dan bumi. Ini cahaya orang yang beriman saja. Sebab tu orang yang beriman ni ada cahaya. Walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia ahli maksiat. Cahaya orang ahli maksiat, katakanlah, ni cahaya orang ahli maksiat. Cahaya orang ahli maksiat itu walaupun dia bermaksiat kepada Allah, cahaya juga memenuhi langit dan bumi. Belum lagi cahaya orang yang soleh. Sebab itu awal-awal lagi kata ahli makrifat, kalaulah Allah Ta'ala singkapkan, seandainya Allah Ta'ala menyingkapkan cahaya yang terbit daripada hati cahaya itu, nascaya, hilanglah cahaya matahari, hilang cahaya bulan, hilang cahaya bintang. Tak nak lawan. Sebab itulah berlaku satu ketika Nabi SAW masuk dalam sebuah rumah. Kebetulan Nabi masuk dalam rumah, kebetulan Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia ni sedang tengah pegang nak menjahit. Tiba-tiba jarum tu jatuh. Bila jarum jatuh, cari jarum tak jumpa. Sedangkan bulan itu sedang mengambang. Jadi cahaya bulan tu kuat. Tetapi cari jarum tak jumpa. Tiba-tiba nampak jarum dengan jelas kerana ada satu lagi cahaya yang kuat.
Maka Siti Aisyah boleh ambil jarum tadi. Tahu jarum tu jelas nampak. Maka ternyata bila Siti Aisyah tengok rupanya cahaya tu datang daripada mana? Cahaya tu datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk pengetahuan para jemaah, para sahabat, mereka itu tidak dapat melihat wajah Nabi dengan waktu yang lama, tak boleh. Kerana apa? Kerana cahaya Rasulullah terlalu kuat. Sahabat kata, kalau aku tenung wajah Rasulullah lama-lama, maka silau mata aku. Kerana apa? Kuatnya cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah. Bahkan dikatakan Abu Abbas Al-Musib pernah mengatakan bahawa jika disingkapkan kepada kita tentang hakikat wali Allah, jika disingkapkan, dibuka kepada kita tentang cahaya wali Allah ataupun hakikat wali Allah Ta'ala, nascaya manusia akan sembah wali tersebut. Nascaya manusia akan sembah wali tadi. Kerana melihat bahawa sifat-sifat yang ada pada wali Allah itu bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis, dan sifat dia itu datang daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana? Kalau Allah dermawan, dia dermawan. Contohnya. Maka dengan demikian dikatakan bahawa seorang itu hendaklah dia tadi mendatangkan cahaya di dalam hatinya. Bila datang cahaya dalam hatinya datang cahaya, disitulah dapat dia maknanya menjaga anggota dia. Kerana apabila cahaya sudah memancar kepada anggota, maka anggota tadi dapat melakukan kebaikan. Disebabkan cahaya yang ada tadi. Maka diceritakan bahawa dari kisah Abu Hasan Syazili. Syekh Abu Hasan Syazili ni kalau dia semayang, ada anak-anak murid dia kata apa? Aku telah semayang di belakang guru aku. Siapa? Syekh Abu Hasan Syazili. Aku telah sembahyang di belakang guru aku. Dan di mana aku tengok pada guru aku ini ada cahaya-cahaya yang memenuhinya, sehingga aku tidak dapat melihat beliau dengan jelas. Demikian maknanya. Dikatakan bahawa tu Syekh Abu Hasan Syazili belum lagi Rasulullah, maknanya dah nampak cahaya yang keluar pada wajah, pada tubuh Syekh Abu Hasan Syazili. Lantaran kuatnya dia beribadah kepada Allah dan lantaran kuatnya cahaya yang ada di dalam hati manusia. Manusia mana? Wali-wali Allah, manusia yang terpilih pada kekasih Allah. Lepas tu bila ditanya, sang wali Allah tidak bermaksiat ke? Macam mana nak bermaksiat? Hatinya dipenuhi dengan cahaya. Hanya maksiat dia tak macam kita. Kalau kita dengar satu orang yang saleh, dia kata, sungguh aku ini bermaksiat pada Allah. Maksiat dia tak sama dengan kita. Maksiat kita mungkin tak jaga lidah. Maksiat kita mungkin tak jaga mata. Maksiat kita mungkin tak jaga telinga. Tapi maksiat orang saleh, dia lupa sikit saja zikir pada Allah, dia kira bermaksiat. Lupa sedikit saja, dia kira sudah bermaksiat. Maka demikianlah. Syekh Abu Hasan Syazili mengatakan bahawa jikalau Allah Ta'ala mengungkapkan kepada kita sinar cahaya yang ada pada wali-wali Allah Ta'ala, maka tertutuplah cahaya bulan, tertutuplah cahaya matahari. Kerana asyiknya memandang kepada cahaya hati yang ada pada mereka itu. Kalau Allah Ta'ala buka, orang tak tengok dah cahaya matahari, cahaya bulan. Orang akan tengok cahaya yang keluar pada jasad sang wali Allah yang soleh tadi. Maka cahaya bulan, cahaya matahari akan pudar, akan hilang dengan datangnya. Kalau cahaya matahari, cahaya bulan akan hilang dengan datangnya gerhana. Adapun cahaya hati yang ada pada orang soleh tidak akan hilang, tidak akan pudar, tidak akan gelap. Tidak akan gelap kerana
hati mereka itu hati yang bertauhid kepada Allah, hati yang bermakrifat kepada Allah Ta'ala, maka kekal dia dengan Allah Ta'ala. Sebab tu orang soleh ini, orang yang soleh dengan Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala pelihara dia daripada bermaksiat. Sebab tu tidak ada sang-sang wali Allah Ta'ala ini mereka bermaksiat. Kalau dia maksiat pun, dia bermaksiat, dia tak macam kita. Mungkin kerana kurang zikirnya, itu sahaja. Mungkin hatinya terlalai sedikit. Maknanya mungkin dia tertidur panjang. Biasanya tidur 2 jam, hari ni 3 jam dia dah rasa bermaksiat. Ini orang-orang yang soleh. Maka demikianlah dikatakan bahawa sehingga Nabi SAW ada menyatakan lan yas'ani ardi wala samai wasa'ani qalbu abdil mu'min. Wasi'ani qalbu abdil mu'min. Bumi tidak dapat memenuhi cahaya aku. Langit tidak dapat memenuhi cahaya aku. Memenuhi cahaya aku adalah hati orang hamba aku yang beriman kepada Allah. Tempat simpan cahaya Allah Ta'ala tu pada hati orang yang beriman. Dia letakkan pada gunung hancur. Tak pada maknanya bukit-bukit hancur. Tapi dia letakkan kepada hati orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Apa maksud dia? Maksudnya, bagi Allah Ta'ala, bumi dan langit itu adalah sempit. Bumi dan langit itu sempit. Tetapi yang lapang, yang memenuhi hati hambanya, yang beriman itu, Allah Ta'ala meletakkan kepada hati orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Maksud disimpankan Allah dalam hati itu, maksud dia apa? Maksudnya, apabila Allah Ta'ala mendatangkan hati orang yang beriman di dalam hatinya mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka hati orang yang beriman itu rasa lapang, rasa luas, bahkan lebih luas daripada langit dan bumi. Tenang, lapang, luas hati apabila di dalam hatinya ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa sebab itu disuruh kepada kita kalau boleh banyakkan beribadat, banyakkan berzikir kepada Allah, kerana apabila berzikir kepada Allah mendatangkan hati bercahaya. Baik, kita sambung lagi sikit lagi. Dalam matan yang baru sikit dikatakan bahawa mana ni tak jumpa cari ni. Ni ada. Dan demikian lagi, nurun mustaudi'un fi qulubi wa madaduhu an-nuru al-waridu min khazainil ghuyubi. Okey, baik. Maknanya apa? Suatu cahaya yang ditaruhkan ia di dalam segala hati daripada hari suatu nur yang ditaruhkan ia di dalam segala hati daripada hari. Firman Allah Ta'ala, alastu birabbikum, yakni bukankah aku Tuhan kamu? Tuhan kamu, dan barang yang ada seperti yang demikian itu tiada boleh berpindahnya. Dan betapa dapat berpindahnya atau berpindah daripadanya dengan semata-mata hawa, nafsu, dan tolongnya itu, iaitu nur cahaya yang datang daripada segala pembendaharaan. Segala pembendaharaan. Apa maksud kalau bermimpi melihat cahaya yang sangat terang dan sangat suka cahaya itu? Sebelum tidur ambil wudu, buat adab tidur yang tak boleh ajar. Yang Rasulullah ajarlah. Mana-mana yang tu. Jadi kalau orang tu mimpi cahaya ini, maknanya itu satu mimpi kebaikan. Mimpi kebaikan. Walau bagaimanapun,
ustaz ini bukan ahli takbir mimpi maknanya, tetapi berdasarkan kepada cerita-cerita orang-orang yang soleh. Biasanya kalau datang mimpi itu mungkin akan ada satu benda-benda yang menggembirakan yang melibatkan kepada perkara yang berupa ibadat kepada Allah sebagai contoh, ataupun berupa kepada sesuatu yang menggembirakan hati. Tapi itulah wallahu alam lah yang sebenarnya. Hanya ustaz pun tak faham, tak pandai mentadbir mimpi. Hanya bagi tahu dengan arti kata itu mimpi yang baik. Cahaya itu boleh datang, boleh jadi bermakna orang itu telah bertemu dengan satu guru yang soleh, itu boleh jadi juga. Ataupun boleh jadi juga Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada dia supaya itu sebagai tanda bahawa dia akan mendapat satu ilmu yang boleh membawa kebaikan kepada dia, ataupun itu juga membawa kepada bermakna ilmu dan seumpamanya. Tapi dengan arti kata mimpi cahaya ini adalah mimpi yang baik. Mimpi yang baik. Wallahu alam yang sebenarnya bila tanya kepada orang yang mentadbir mimpi. Okey, baik. Maka nur yang ditaruhkan ia di dalam hati. Nur yang ditaruhkan dalam hati daripada hari firman Allah Ta'ala. Bila cahaya, sebab tu kita kata tadi, orang yang beriman ada cahaya. Walaupun dia bermaksiat. Walaupun dia bermaksiat, tapi dia ada cahaya. Cahaya tu main mana ni? Masa bila ada cahaya? Cahaya tu Allah Ta'ala taruh dia di dalam hati dia. Bila Allah Ta'ala taruh? Daripada hari firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman, alastu birabbikum, tidakkah aku Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, lalulah menjawab benar, yaknanya qalu bala, maka dijawab benar, syahidna, kami menyaksikan engkau Tuhan kami. Baik Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jasad. Allah Ta'ala menciptakan jasad. Lalu bila Allah Ta'ala ciptakan jasad, lalu Allah Ta'ala meniupkan ruh, wa nufiqa fis-sur. Allah Ta'ala tiupkan roh di dalam hati tadi, di dalam tu. Maka ketika mana Allah Ta'ala tiupkan roh tadi, maka jasad tadi pun bolehlah. Maknanya Allah Ta'ala dengan izin Allah hiduplah jasad tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala maknanya menyuruh beribadah kepada Allah. Jadi penciptaan yang antaranya Allah Ta'ala cipta segala roh, segala arwah, segala roh Allah Ta'ala cipta. Roh ni macam mana wallahu alam. Adakah dia berbentuk manusia wallahu alam. Maka roh ni Allah Ta'ala cipta roh, kemudian Allah Ta'ala tanya kepada roh tadi, segala arwah, segala roh tadi, alastu birabbikum, tidakkah aku ini Tuhan kamu? Ini cerita sebelum penciptaan kita. Sebelum kita dilahirkan. Maka Allah Ta'ala menciptakan segala arwah, segala roh. Mana Allah Ta'ala cipta roh dulu, Allah Ta'ala cipta akal, Allah Ta'ala cipta nafsu. Maka jasad itu dicipta roh wa asukan, nafsu wa asukan, akal wa asuk. Gitu gambarannya. Begitulah gambarannya, maknanya. Maka ketika mana Allah Ta'ala mencipta segala arwah, mencipta segala roh, Allah bertanya, alastu birabbikum, tidakkah aku ini Tuhan kamu? Maka segala arwah menjawab, qalu bala, kami menyaksikan benar engkau adalah Tuhan kami. Lalu Allah Ta'ala perintahkan, wahai segala roh, hendaklah kamu sujud kepada aku. Lalu roh mengatakan bahawa bagaimana aku mau sujud padamu sedangkan aku tidak ada jasad. Kenapa Allah Ta'ala suruh sedangkan Allah Ta'ala maha mengetahui? Maka ini hikmah dia. Allah Ta'ala kata, sujud. Kata roh kali, bagaimana aku mau sujud? Aku mana ada jasad? Maka Allah ciptakan jasad. Bila Allah Ta'ala ciptakan jasad, lalu Allah Ta'ala tiupkan roh tadi. Ambil roh tadi, tok dalam jasad. Cara macam mana ditiupkan roh? Wa nufiqa fi ruh, maka ditiupkan roh tadi. Bila ditiupkan roh tadi, roh pun masuk dalam jasad. Bila roh masuk dalam jasad, maka Allah Ta'ala datangkan cahaya dalam hati.
Jadi bila datangkan cahaya dalam hati semua manusia, walaupun dia tidak beriman, naluri dia ingin mencari Allah. Itu naluri dia. Tak percaya, ambil orang tak beriman, lepor dalam laut. Dia pun lemah-lemah, dia akan minta. Kalau dia tak tahu Allah pun dia minta ada satu kuasa tolong dia. Maka naluri manusia begitu. Inginkan kepada Allah. Bila dicampakkan di dalam hati tadi, roh tadi dia campakkan dalam hati, lalulah dalam keadaan macam itu, maknanya roh tadi Allah Ta'ala campakkan dalam hati, hinggalah hati tadi ada perasaan beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi bila beriman kepada Allah Ta'ala, bermakna apa? Bermakna di dalam hati manusia itu, sudah di dalam hati tadi, dalam hati orang beriman sudah dicampakkan cahaya. Maka cahaya yang disimpan dalam hati, masa bila? Masa Allah Ta'ala berfirman, alastu bi rabbikum. Pada hari Allah Ta'ala berfirman, firman pada alastu bi rabbikum, dan demikian itu tiada boleh berpindahnya. Betapa dapat berpindahnya atau berpindah daripadanya dengan semata-mata hawa, maka tidak dapat berpindah. Dalam hati manusia tetap ada rasa keinginan bertuhankan kepada Allah, walaupun dia tak beriman. Ini naluri manusia. Dan tulungnya, wa madaduhu, tulungnya, iaitu nur itu yang datang daripada segala pembendaharaan yang gaib, yang ia daripada segala asma dan juga sifat ilahiyah, yang dengan dia menunjukkan Allah Ta'ala akan orang yang dikehendakinya. Maka hati tadi akan tersimpan cahaya dengan pertolongan Allah Ta'ala, yang mana datang dari pembendaharaan yang bersifat gaib. Bersifat gaib. Sebab tu cahaya ni gaib tak nampak. Baik. Sebelum pada tu kita bagi tahu cahaya dia ada 3. Cahaya ada 3. Kalau cahaya alam syahadah, dia panggil cahaya bintang, cahaya bulan, cahaya matahari. Satu maka cahaya daripada alam gaib ni, khazanah ni, maknanya pembendaharaan yang bersifat gaib ni, Allah Ta'ala datangkan cahaya. Cahaya ni, yang pertama dia panggil cahaya yakin. Cahaya yakin lebih dikenali dengan cahaya Islam. Yang kedua, dikenali dengan cahaya iman. Cahaya iman. Dan yang ketiga, dikenali dengan cahaya ihsan. Inilah yang dibahas oleh ulama sufi. Ulama sufi menyusun iman, Islam, iman, ihsan. Ulama fiqh menyusun iman, Islam, ihsan. Tidak ada masalah. Itu mengikut pandangan. Baik, 3 cahaya ini. 3 cahaya ini, yang pertama cahaya yakin ataupun cahaya Islam. Keyakinan kepada Allah dan Rasul. Datang cahaya. Bila mana orang tu yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul. Kalau ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Wala id sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Tanyalah orang yang tak beriman pun, dia kata gitu juga. Siapakah yang mencipta langit dan bumi? Maka dia kata Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Apabila ditanya kepada mereka, siapakah yang menjadikan kamu? Dia kata la yaquluna Allah. Maka itu cahaya yakin. Ataupun dia cahaya Islam. Apabila sahaja cahaya Islam masuk dalam hati dia, dalam hati dia tadi, maknanya seseorang tadi sudah mengetahui bahawa Allah Ta'ala lah yang berkuasa, Allah Ta'ala lah tadi yang menentukan segalanya, bermakna dalam hatinya ada cahaya. Cahaya ini, kata Abu Hasan Syadzili, cahaya ini pun kalau Allah Ta'ala bentangkan, Allah Ta'ala selahkan, penuh langit bumi. Cahaya yang ada dalam hati tadi. Ini cahaya yang pertama. Cahaya yang kedua, dia panggil cahaya iman. Cahaya yang pertama iaitu cahaya yang melibatkan keyakinan hati dia kepada Allah, kepada Rasul. Dan kepada segala yang diperintahkan mempercayainya. Yang ini rukun-rukun iman. Maknanya, ini sudah Allah Ta'ala campakkan dalam hati. Bila Allah Ta'ala campak, alastu bi rabbikum qalu bala. Begitu. Kemudian yang kedua,
Yang kedua cahaya iman, iaitu cahaya yakin, dan cahaya yakin ini lebih kuat. Semakin kuat cahaya dia tadi mendatangkan ataupun meningkatkan dia ini beramal kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan maksiat. Ini cahaya iman. Maka cahaya yang pertama, cahaya Islam dibagaikan cahaya bintang. Cahaya yang kedua, cahaya iman bagaikan cahaya bulan. Bermakna cahaya itu keyakinan yang semakin kuat, yang semakin bertambah di dalam hati disebabkan dia beramal. Yang pertama, keyakinan kepada Allah dan Rasul dan rukun keimanan dengan sebab ilmu. Yang tadi dengan sebab ilmu, yang kedua dengan sebab amal. Maka amal itu cahaya iman. Yang ketiga cahaya ihsan. Cahaya ihsan adalah cahaya yang Allah Ta'ala campakkan ke dalam hamba yang melakukan ketaatan. Dengan pembersihan hati yang sebenarnya. Yang benar-benar bersih. Hati yang bersih. Ini melalui taubat, melalui zikir. Taubat, zikir. Jadi, yang pertama, dia lebih kepada yakin dengan faham. Belajar ilmu, oh begitu. Macam kita belajar sifat 20 lah. Maknanya, kita tahu dah Allah Ta'ala berkuasa. Tapi kadang-kadang, takut kita kepada yang lain pada Allah lebih. Itu sekadar, itu maknanya menunjukkan iman kita lemah. Jadi dalam keadaan itu cahaya iman, Islam sebab faham, cahaya iman dengan beramal, cahaya ihsan, kesan daripada amal tadi. Dapatlah keluarlah cahaya ihsan. Dan cahaya ihsan ini kuat bagaikan, perbandingannya bagaikan cahaya matahari. Maknanya. Maka dalam keadaan macam itu, bilalah katakan ada tiga-tiga cahaya ini. Cahaya tadi yang ada tadi, yang Allah Ta'ala campak dalam hati tadi. Maka dia kata tiada boleh berpindah, dan betapa dapat berpindah ataupun berpindah daripada dia dengan semata-mata hawa. Cahaya itu tetap ada, tidak dapat berpindah. Hanya bezanya kuat tak kuat saja. Time dia baik, kuat cahaya jadi rajin beribadat. Time dia ikut hawa nafsu, maka lemah beribadat. Tapi cahaya itu tetap ada. Dan tolongnya itu, iaitu nur yang datang daripada segala pembendaharaan yang gaib. Pembendaharaan yang gaib iaitu cahaya yang tidak dapat daripada alam malakut, ataupun cahaya yang tidak diketahui, tidak nampak oleh mata kasar, seperti cahaya ilmu, cahaya kepahaman, cahaya keyakinan. Itu tidak dapat dikesan dengan panca indera. Itu daripada gaib. Apa dia? Ya, ini cahaya keyakinan, cahaya ilmu, cahaya makrifat. Tapi itu tidak dapat dikesan. Itu daripada benda gaib. Daripada benda gaib, pembendaharaan yang gaib. Yang ia daripada asma, daripada nama Allah dan juga sifat Allah. Datang daripada nama Allah, datang daripada sifat-sifat Allah. Datang daripada sifat Allah. Seperti alim, cahaya ilmu dia, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Dan seumpamanya, yang dengan dia menunjukkan Allah Ta'ala akan orang yang dikehendakinya. Dan itu Allah beri kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala saja. Maknanya. Jadi di sini dikata seorang Muslim yang maknanya mula-mula sekali dia nak beribadat pada Allah. Mula dengan beribadah. Dia pun sembahyang, puasa, zakat dan lain-lain tadi. Berdasarkan kepada ilmu, maka ibadat ini dikira ibadat zahiriyah, ibadat zahir. Maka ibadat zahir tadi dia sembahyang, dia keluar zakat, dia apa lagi? Dia pergi haji. Itu dipanggil orang yang beramal dengan amalan zahir. Ini duduk dalam maqam Islam. Maqam Islam daripada cahaya. Maknanya dia panggil cahaya yakin. Itu maqam Islam. Kemudian
bila ibadat yang dilakukan berterusan, amal ibadat yang telah dilakukan tadi, sehingga datangnya rasa ikhlas dalam hati dia. Datang rasa ikhlas di dalam hati dia tadi, sehinggalah dikatakan dia terus menghayati ibadat tadi, datang rasa ikhlas, maka dan juga datang rasa takut kepada Allah Ta'ala, ikhlas dan takwa, itu dipanggil maqam iman. Datang daripada cahaya iman. Tadi cahaya iman, tadi cahaya yakin, yang kedua cahaya iman. Kemudian apabila ibadat dia sudah istiqamah, dia buat amal ibadat istiqamah, sehingga hatinya benar-benar ingat kepada Allah, datang rasa takwa, redha, syukur, semua ada dalam sifat-sifat tadi, ini dipanggil maqam ihsan. Maqam ihsan. Maka ketiga-tiga maqam ini maknanya akan dilalui untuk menjadi orang yang saleh. Jadi melalui apa? Dengan menghidupkan cahaya yang ada di dalam hati. Tak berjaya kita jadi orang saleh, cahaya tadi boleh jadi gelap. Maknanya boleh jadi malam cahaya tadi, dengan sebab dosa. Dengan sebab dosa. Jadi bila kita sembahyang, okey baik. Si A sembahyang, si B sembahyang. Si A sembahyang tetapi si B pun sembahyang. Tapi si A ni dia sembahyang juga. Yang ni dalam dia sembahyang si A ni, dia ini maknanya jaga anggota dia. Dia tak cakap, tak kutuk orang, dia jaga anggota tangan dia, dia jaga anggota lidah, dia jaga anggota mata. Si B sembahyang juga, tapi dia tak mampu berjaya menjaga anggotanya. Kenapa berlaku begitu? Kerana apabila dia beramal, amal tadi mendatangkan cahaya. Mendatangkan cahaya dalam hati dan tidak ditutupi dengan kejahatan, dengan nafsu. Tetapi kalau si B tadi dia semayang dia mendatangkan cahaya, tetapi selepas dia semayang ditutupi dengan nafsu. Dan kenapa boleh jadi si A tadi cahaya dia kuat? Sebab apa? Sebab dengan keyakinan, dengan ilmu yang ada, dengan kepahaman dia lebih kuat daripada cahaya yang ada pada si B. Begitulah. Jadi orang soleh kenapa dia boleh tinggal maksiat, kenapa dia rajin beribadat? Sebab cahaya banyak dalam hati. Maknanya semakin dia buat semakin bercahaya, semakin dia buat semakin bercahaya di dalam hati. Begitulah gambarannya, supaya kita dapat memahami cahaya yang ada di dalam hati-hati manusia. Maka nur yang ditaruhkan, yang disimpan di dalam segala hati itu, daripada keluar sesuatu nur yang mustamidu, yang berpanjangan ataupun yang bergantung. Maknanya yang mustamidun, yang berpanjangan daripada alam malakut, iaitu cahaya akal. Kerana sekalian suatu itu terbuka ia dengan dia. Dan yang kedua, nur yang mustamidu, yang berpanjangan daripada alam jabarut, iaitu nur sir, nur rahsia. Rahsia dan senyap dijadikan Allah Ta'ala akan dia terbuka dengan dia daripada segala sifatnya. Baik, dia kata ada dua. Dia sebut dua saja. Satu alam mulki, satu lagi dipanggil alam malakut. Satu alam malakut. Dan satu lagi alam jabarut. Baik, dia ada beberapa alam. Satu dipanggil alam. Kalau alam mulki ni, alam yang kita tengok seperti apa? Seperti cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang, itu alam mulki. Ada pun alam malakut alam yang tidak dapat dipanca, tidak dapat dikesan oleh panca indera. Maka ada tiga macam kita sebut tadi, alam malakut, seperti cahaya iman. Seperti cahaya iman. Yang pertama ada setengah kata cahaya Islam, iman, ihsan. Setengah menyusun mengatakan lagi cahaya iman, cahaya faham, cahaya makrifat. Ada juga yang mengatakan demikian. Jadi baik,
kalaulah katakan kita mengira atas cahaya iman, Islam, ihsan. Kalau cahaya Islam, Islam itu laksana bintang. Kalaulah iman, laksana bulan. Kalaulah ihsan, laksana matahari. Maka tiga cahaya ini, cahaya yakin, cahaya ilmu, cahaya makrifat, itu dipanggil alam malakut, yang tidak dapat dikesan oleh panca indera. Panca indera. Maka ada pun dikata di sini, kalau alam malakut ini iaitu cahaya akal, yang duduk pada akal. Membawa kepada orang itu yakin, kepada orang itu faham dan seumpamanya. Kerana sekalian itu terbuka ia dengan dia, terbuka dengan akal. Sehingga datang yakin, datang faham, datang makrifat kepada Allah. Dan yang kedua, datang kepada alam jabarut, iaitu sir, yakni terbuka segala rahsia-rahsia Allah. Itu tak tahu sampai kepada dapat kasyaf. Dapat terbuka kasyaf. Maknanya asalnya dijadikan Allah Ta'ala akan terbuka dengan dia daripada segala sifatnya. Ini alam yang lebih dalam lagi. Yang mana Allah Ta'ala membuka segala rahsia-rahsia Allah. Maka terbuka segala rahsia Allah tu di alam jabarut. Tapi alam jabarut ni macam mana? Alam malakut ni, alam datang daripada akal. Faham, yakin, makrifat pada Allah, kenal, itu alam dipanggil alam malakut. Adapun alam ini jabarut itu ada kaitan dengan matan yang akan datang. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada malam besok insya-Allah mengenai cahaya, berkaitan lagi dengan cahaya. Jadi kesimpulan yang kita baca pada malam ini apa dia? Kesimpulan dia yakni seseorang tadi apabila saja dia ini diciptakan oleh Allah Ta'ala, seseorang hamba Allah, Allah Ta'ala campurkan dalam hatinya cahaya. Bila Allah Ta'ala campurkan di dalam hatinya cahaya, maka cahaya tadi hendaklah didatangkan lagi dengan apa dia ni, diterangkan lagi cahaya dia tadi dengan amal-amal soleh. Cahaya yang ada dalam hati Allah Ta'ala campur, maka diterangkan lagi cahaya tadi dengan amal soleh, sehingga cahaya yang dengan amal soleh tadi dia akan memancar kepada anggota-anggota. Bila memancar pada anggota, maka anggota tadi terpelihara daripada maksiat. Itu satu. Yang kedua, antaranya bahawa orang-orang yang soleh dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, bila dia soleh dengan Allah Taala, maka keyakinan dia ini semakin kuat. Dia akan terus terpelihara kerana cahaya pada orang soleh tidak akan terpadam. Maka tidak akan terpadam kerana cahaya dia datang daripada alam-alam, daripada alam gaib. Yakni pembukaan Allah Ta'ala. Yakni setelah dia berusaha bersungguh-sungguh menghidupkan cahaya dalam hati dia sehingga terpancar daripada anggota sampai pada akal. Bila sampai pada akal, membawa kepada memahami alam malakut. Memahami kepada alam malakut. Bila sampai pada akal. Sehinggalah apabila sahaja dia terus beramal lagi dengan amal soleh, sehingga Allah Ta'ala buka rahsia-rahsia Allah. Itu sampai kepada alam jabarut. Wallahu alam. Kita akan sambung berkaitan dengan cahaya ini mungkin malam besok, insya-Allah. Jadi sekadar ini sajalah yang Ustaz dapat sampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala memberi keampunan kepada kita. Allah memahamkan kita apa-apa yang kita tidak faham. Allah Ta'ala jaga kita. Kita mohon kepada Allah, Allah Ta'ala selamatkan kita daripada segala musibah, segala fitnah. Dan Allah murahkan rezeki kita, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba Allah yang saleh, dan kita tidak diwafatkan kecuali dalam keadaan kita dikurniakan taubat oleh Allah Ta'ala. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Minta maaf banyak-banyak di atas kekurangan. Ustaz bukanlah orang yang soleh, bukanlah orang yang alim. Sesiapa yang tidak dapat memahami dengan baik, rujuklah kepada orang yang lebih alim.
lebih alim insya-Allah. Jadi sekadar ini saja Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.